Baik, ini adalah rakaman terakhir. Saya tak sangka sebenarnya ini rakaman terakhir Citam yang sempat saya rakam sebelum akhirnya pada malamnya, ini siangnya, malamnya dia mati dimakan oleh 5 ekor anjing. Itu nanti kisahnya saya ceritakan kemudian. Hari ini ada perkara lain yang nak saya ceritakan. Saya terjumpa sesuatu. Ayuh tengok. Jadinya perkara yang saya jumpa, yang saya nak rakamkan adalah ini. Seekor siput sedang memanjat dinding. Saya terfikir untuk merakam pemanjatannya ataupun pendakiannya terhadap dinding ini. Jadi saya membuatkan garisan permulaan di situ. Saya gariskan, lalu saya tuliskan kejap lagi perkataan ataupun anak panah dan juga perkataan go, maksudnya bermula. Cadangan saya adalah sebab perkara ini jarang-jarang berlaku, jarang-jarang saya jumpa. Saya nak lihat siput ini naik ke atas. Saya nak tengok siput yang orang kata lembab, siput yang orang kata lambat perlahan, orang yang kata slow. Saya nak tengok sama adakah siput ini boleh berjalan dalam tempoh menaiki dinding ini dalam tempoh 1 jam. Sejauh mana dia boleh pergi, setinggi mana dia boleh naik. Tu saya nak tengok tu. Kalau ikutkan ini siput ni dia naik dalam keadaan yang perlahan. Selain berjalan, sebenarnya dia sedang melawan graviti kerana memanjat di dinding memerlukan satu daya yang kuat untuk naik ke atas dan bukan mudah. Umpamanya seperti kita menaiki gunung, bawa beg. Dalam beg ada macam barang, ada makanan, ada tin air, ada tin makanan, ada pakaian, bagai bekas-bekas lain. Sudahlah beg itu berat, katalah 10 kilo, 20 kilo, kita naik bukit, kita naik panjat gunung. Macam itulah perumpamaannya seperti siput ini. Dan kalau kita lihat sekarang, dia sudah mulai bergerak, sudah ada jarak daripada tapak permulaan atau garisan permulaan tadi. Sudah ada. Ayo kita teruskan saksikan, adakah siput ini berjaya melakukannya dalam tempoh 1 jam. Setinggi mana dia boleh naik, mampukah dia? Kita akan lihat bersama-sama. Okey, kalau dapat kita lihat, itu sebenarnya saya sedang membuat garisan penamat yang pertama, iaitu 30 cm, yang merupakan panjang kepada pembaris yang kita gunakan untuk mengukur jarak pergerakan siput tersebut. Panjang pembaris itu adalah 30 cm. Kenapa? Sebab saya tengok dia dah mulai bergerak dan sudah jauh tinggalkan garisan permulaan, maka saya tandakan dan gariskan garisan penamat checkpoint, penamat yang pertama, iaitu dalam jarak 30 cm.
ini kita dapat saksikan siput ni dia menggulung diri, ataupun dia tak gulung diri, dia masukkan diri dia ke dalam cengkerangnya dan dia terhenti di situ. Ini sudah menjadi satu masalah ni, sebab kita harap dia terus bergerak tadi sebenarnya. Saya pun tak tahu kenapa dia berhenti begitu. Dan kelihatan di situ semut, seekor semut datang menghampiri siput. Adakah akan mengganggunya? Lihat, semut mula masuk ke bawah cengkerang. Tak tahu apa semut tu buat. Kita harap semut tu tolong keluar dan jangan kacau. Okey, nampak semut itu seperti lari-lari terkejut. Tak tahu apa yang ditakutkan oleh semut itu. Dan telah pergi, alhamdulillah. Tahniah, semua jangan kacau lagi. Dan kita harap siput ini terus bangkit dan bergerak. Kerana masa masih berjalan. Sekarang sudah 6 minit, sudah separuh jalan, lebih kurang 15 cm lagi, separuh lagi untuk mencapai ataupun sampai ke garisan penamat yang pertama, 30 cm. Siput seringkali digelar atau dipanggil sebagai haiwan yang bergerak lambat, perlahan, lembik, lemah dan slow lah, perlahan. So kajian kita hari ini adalah untuk melihat dalam tempoh 1 jam setinggi mana siput ini boleh menaiki ataupun memanjat dinding. Kalau kita lihat di sini, siput ini sedang meninggalkan sisa najis agaknya itu adalah tahi ataupun najis siput ada ditinggalkan. So dapat kita lihat, ini najisnya, kita zoom sikit. Itu adalah najis siput. Okey. Di kala orang mengatakan perlahannya siput ini, kita membuat sedikit pemerhatian atau pengkajian selemah mana ataupun seboleh mana siput ini bergerak memanjat dinding. Adakah begitu lemah, adakah begitu perlahan sehingga terlalu lama masa diambil? Kita lihat dan tunggu bersama-sama untuk dalam tempoh 1 jam tinggi mana siput ini boleh memanjat dinding. Kalau kita lihat sudah menghampiri, kini minit yang ke-8, sudah menghampiri nampaknya siput itu kepada checkpoint yang pertama ataupun garisan penamat yang pertama, iaitu 30 cm. Lihat di situ. Apa yang telah saya lakukan tadi adalah membuat garisan penamat sebab saya melihat agak laju juga siput ini bergerak. Jadi saya terus membuat garisan penamat yang kedua, iaitu 60 cm, dan yang ketiga 90 cm perjalanan. Lebih kurang panjang 3 pembaris yang kita gunakan. Lihat, sudah sampai akhirnya siput ini kepada 30 cm yang pertama dalam tempoh 10 minit.
Ini sambungan ni 60 cm, dan yang ketiga adalah di atas itu 90 cm checkpoint yang ketiga. Adakah mampu siput itu menaiki sampai ke checkpoint ketiga? Adakah dia akan terhenti lagi? Adakah dia akan berhenti terus? Adakah dia akan jatuh? Kita sama-sama lihat dan saksikan bersama. Apakah yang telah terjadi di sini? Siput telah berjaya sampai ke checkpoint yang pertama, 30 cm yang pertama, tapi terhenti. Apakah yang telah berlaku? Tadi sudah dibuang air besar, sekarang apa pula yang berlaku pada siput ini? Nampaknya dia menyorokkan kepalanya dan berhenti bergerak. Adakah dia sudah tidak mau jalan? Adakah dia sudah tidak mau naik ke atas? Adakah sesuatu telah berlaku kepada siput ini? Adakah episod kita ini akan berakhir di sini? Kita mahu membuat kajian ini selama 1 jam. Kini dalam tempoh 11 minit sudah sampai ke 30 cm pertama. Adakah kita terhenti di sini? Saya tidak akan melangkah kalah dan saya masih menunggu respon daripada siput ini untuk bergerak. Saya akan memujuknya, tapi kelihatan seperti ada lendir di bawah tu. Adakah itu cairan kencing siput ataupun cairan apa? Saya pun tak tahu. Jadi kita lihat, semoga dia bangkit. Nampaknya dia sudah buka sesungguhnya. Dia akan naik. Ya, daripada 30 cm ini siput akan teruskan perjalanannya ke checkpoint yang kedua, iaitu 60 cm. Ayo, bangkit dan bangun siputku. Gerak. Jalan, panjat lagi siput, kuatkan semangat.
Walaupun siput bergerak perlahan, tetapi ada baiknya bergerak perlahan, iaitu biar lambat asal selamat. Kalau kita terlalu terburu-buru, terlalu laju, terburu-buru, tidak kata memberi perhatian, tidak teliti, kita mungkin cedera ataupun kemalangan. Ada waktunya kita perlu perlahan biar lambat asal selamat, seperti siput ini. Nampaknya dia tidak putus asa, walaupun dia dipanggil lambat, lembab, lembik, slow dan sebagainya, tetapi siput ini masih berjuang untuk panjat ke dinding. Ayo, sudah minit ke-16, mampukah dia sampai ke checkpoint yang kedua, checkpoint 60 cm. Aduh, ayo kita lihat di situ sudah sampai. Sungguh hebat. Tahniah, congratulations to this snail. Tahniah kepada siput ini. Akhirnya tiba juga. Ini masa minit yang ke-19. Minit ke-19 dia sudah sampai ke station atau checkpoint yang kedua, iaitu jarak 60 cm. Syabas. 19 minit untuk 60 cm tidaklah begitu perlahan. Bahkan itu adalah rekod yang agak menakjubkan terhadap haiwan yang kita katakan sangat perlahan pergerakannya. Ingat, pergerakannya kali ini bukan di atas lantai, bukan di atas tanah, tapi di tepi dinding, memanjat dinding melawan graviti. Baik, kali ini kita akan melihat selepas 60 cm ini mampukah dia bergerak ke stesen ataupun checkpoint ketiga, iaitu 90 cm. Lagi 30 cm. Kita lihat. Ini sudah minit ke 19, 20 minit. Adakah dia akan naik lagi ke checkpoint yang ke seterusnya, yang ketiga, iaitu
checkpoint 90 cm. Ayo kita saksikan. Kalau kita lihat pada sejarah, Nabi Sulaiman adalah antara Nabi ataupun manusia yang Allah Ta'ala izinkan untuk memahami bahasa haiwan, seperti yang dikisahkan di dalam Quran dan riwayat-riwayat yang lain. Ketika Nabi Sulaiman bergerak menuju satu lembah, lalu ada semut di depannya. Semut itu berkata pada kaumnya supaya bergerak pantas agar tidak dipijak oleh kuda Nabi Sulaiman dan tenteranya. Namun Nabi Sulaiman yang mendengarnya berhenti. Lalu Nabi Sulaiman minta ahli tenteranya di belakang juga turut berhenti, sambil baginda tersenyum menunggu giliran agar semua semut di lembah semut itu selamat menyeberang jalan. Tapi saya tidak ada kelebihan untuk bercakap dengan haiwan. Saya mengharapkan sebut ini sendiri yang faham untuk naik ke atas. Itu kisah sejarah. Kini sudah minit yang ke-23. Kalau kita lihatkan jaraknya sudah tidak jauh, bahkan sudah jauh meninggalkan 60 cm tadi. Untuk bergerak ke 90 cm sudah tidaklah begitu jauh untuk siput ini melakukannya. Maka ini tidaklah mustahil, kerana siput ini kita kelihatan begitu cekal, tabah dan sabar. Jadi itu boleh menjadi satu pengajaran buat kita agar kita berlaku atau bersifat seperti itu, iaitu sabar, cekal dan tabah dalam apa yang kita lakukan. Kerana setiap apa pengorbanan dan perjuangan itu pasti mendapat yang balasan baik dari Tuhan Allah Ta'ala. Ini 30 cm, yang kemudian ini 60 cm tadi sekarang sedang bergerak menuju 90 cm, stesen yang ketiga ataupun checkpoint yang ketiga untuk siput ini. Adakah ini checkpoint terakhir? Saya tidak tahu. Kita cuba lihat dan saksikan. Dan ini sudah minit yang ke-24, sudah melepasi 60 cm, sudah hampir dekat dengan 90 cm checkpoint yang ketiga untuk siput ini.
Apakah yang terjadi ini? Adakah siput kita sudah merajuk? Adakah siput kita sudah penat? Adakah siput kita sudah lelah? Ataupun sudah putus asa? Ataupun masih lagi mau buang air besar atau mau kencing lagi? Saya tidak tahu. Nampak kelihatan kepalanya digulung ke bawah pula. Ini satu benda yang tidak baik ni. Bukan apa, kerana kita mau meneruskan kejayaan ini sehingga 1 jam. Kalau dia tidak bergerak, maka agak membuang masa. Aduh, bagaimana ya ini? Bagaimana ini bisa dipujuk? Macam mana kita nak pujuk dia sedangkan kita tidak tahu bahasanya? Mungkin kita boleh memberikan isyarat-isyarat kepada siput ini agar meneruskan perjalanan. Saya amat berharap siput ini faham. Lihat sepertinya dia membaca anak panah itu. Saya harap dia boleh faham signal yang kita berikan kepadanya untuk membuat Newton naik ke atas, bergerak ke atas. Mungkin saya perlu letak anak panah satu lagi kot di atas tu. Saya lukiskan satu anak panah supaya siput ini nampak untuk jalan naik ke atas. Saya harap dia faham dan bergerak. Nampaknya dia sudah menuju kepada garisan itu. Saya harap dia faham. Naiklah, sudah hampir 90 cm. Ini sudah jarak masa sudah 30 minit. Sekiranya jarak dia bagi masa, maka kita boleh dapat kelajuan pergerakan siput ini. Ya, gerak ke atas. Saya menambah lagi anak panah supaya jelas, supaya mudah, supaya faham siput ini mencari hala tujunya. Ya, alhamdulillah, minit yang ke-30 ini sudah 90 cm pergerakan siput. Plan asal saya adalah untuk sampai ke daripada permulaan ini. Plan asalnya adalah untuk merekod ataupun merakam pergerakan siput ini sekurang-kurangnya sehingga ke checkpoint yang ketiga, daripada bawah permulaan go ini kepada sehingga 60 dan 90 cm. Tapi kini saya tambah lagi satu sebagai bonus, kerana saya cuba untuk lihat dalam tempoh 1 jam sejauh mana dia akan pergi, siput akan pergi. Untuk saya ini adalah satu kejutan kerana saya tidak akan menyangka
siput ini boleh bergerak melebihi 3 kali pembaris ataupun melebihi 90 cm. Nampak gayanya, siput ini telah memecah rekod yang saya fikirkan dia mampu lakukannya, dan akhirnya kini dia melebihi tahap yang saya sangka dia mampu, iaitu melebihi 90 cm. Kini adalah minit yang ke-32. Jadi dalam tempoh 1 jam, agak-agak berapa jauh dia boleh pergi, adakah lebih tinggi lagi ataupun tidak. Melakukan usaha dan kajian memang perlukan kesabaran, terutama sekali apabila kita sedang mencuba untuk merakam haiwan yang bergerak perlahan, slow seperti siput ini. Dia melatih kita agar bersikap sabar. Ya, bersabarlah, kerana kita mahu menunggu keputusannya, adakah siput ini akan meneruskan perjalanan ke atas ataupun tidak. Itulah namanya sebuah kajian ini yang perlukan kesabaran yang agak tinggi. Nampaknya pergerakan siput ini agak lain, sepertinya bergerak ke arah kanan, tidak tegak. Maka di sini akan berlaku lencongan dan juga berlaku penambahan masa untuk tiba ke garisan penamat. Saya cuba memanggilnya ataupun mengetuk-ngetuk simen itu, dinding, supaya dia bergerak ke arah bunyi untuk isyarat kepadanya ke kiri, tapi nampaknya tidak berjaya. Dapat saya simpulkan di sini bahawa siput ini lebih tertarik kepada kayu pada tingkap ini. Itu apa yang saya jangkakan lah. Nampaknya sukar untuk membawanya kembali tegak berjalan kerana dia sudah menghampiri kayu. Dia seperti tertarik
ataupun terpikat kepada kayu itu, maka dia bergerak ke kanan menghampiri tingkap kayu. Baik, ini menghampiri ke 120 cm. Terpaksalah kita ambil di sebelah kanan ni, daripada jarak yang bawah sekali kepada checkpoint kosong permulaan 30 cm, 60, 90 dan kini sudah ke 120 cm untuk tempoh 38 minit. 38 minit ini siput telah berada di bahagian 120 cm yang bersama dengan 1.2 meter. Adakah dia akan terus naik ataupun berhenti di tingkap kayu ini? Itu saya tidak tahu. Kita cuba langsungkan sehingga cukup 1 jam. Sekiranya dia berhenti di situ, maka di situlah tempat perhentiannya. Kelihatan seolah sedang dia menaiki di situ, menaiki tangga, menaiki tingkap kayu itu ke atas. Adakah dia berhenti? Sudah agak lama juga dia di situ, siput ini. Mungkinkah kita harus berhenti video ini setakat ini? Sungguh mencabar sekali melakukan eksperimen ini.
kali ini pergerakan siput begitu perlahan. Tahniah dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia untuk melihat pergerakan siput ini untuk tempoh 1 jam. Jika anda mampu melihat ataupun menonton video ini dalam 1 jam, bermakna 1 jam daripada hidup anda hari ini kita sedang gunakan untuk menyaksikan pergerakan siput yang begitu perlahan ini. Saya tak tahu sama ada dia akan berjalan lagi naik ke atas ataupun berhenti. Namun kini masa telah menunjukkan minit yang ke-44. Ada baki lagi kurang 16 minit. Lebih kurang 16 minit untuk siput ini melengkapkan pendakiannya atau pemanjatannya terhadap dinding ini. Malam boleh lah, sekejap. Sedikit pandangan dan pendapat dari saya rasa seperti itu tidak akan bergerak lagi dan dia mungkin sudah penat ataupun dia mungkin sudah habis tenaga ataupun mungkin itulah tempat yang terakhir untuk dia meletakkan dirinya ataupun dia anggap sebagai penamat pergerakannya untuk hari ini. Namun kita masih lagi menunggu sekiranya berlaku perubahan dalam beberapa minit lagi. Kita hampir kepada 1 jam, ada lagi lebih kurang 12 minit. Sekarang sudah minit yang ke-48. Kita lihat sama ada siput akan teruskan perjalanannya atau berhenti setakat itu.
rasa seperti ada pergerakan tadi, tapi kita tak tahu sama ada dia akan meneruskan lagi. Kalau ikutkan rekod, siput ni telah bergerak lebih daripada 1.2 meter, dan itu sudah cukup baik dan cemerlang bagi saya lah untuk seekor siput. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk memujuknya bergerak, namun kelihatan dia seperti sudah penat ataupun ingin berehat. Mungkin dia akan berhenti setakat itu. Di saat ini tambah 15 cm daripada 120, jadi sudah 135 cm.
Jadi saya rasa mungkin cukuplah kita punya kajian dan rakaman. Saya ingin simpulkan di sini bahawa janganlah kita memandang rendah pada haiwan ini. Dia adalah kita manusia yang menyayangi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti mana kita sayangi kucing, maka kalau kita jumpa semut ataupun siput di jalanan, berilah atau bantulah dia untuk bergerak. Janganlah perlu kita bermain seperti mencampaknya ataupun memecahkannya dengan batu atau memijak dia, kerana dia juga adalah makhluk hidup yang berzikir kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kesimpulan kepada pemerhatian kita bahawa pergerakan siput ini tidaklah begitu perlahan, bahkan boleh dikatakan laju. Tambahan lagi, siput ini sedang berlawan dengan graviti, sedang bertahan diri daripada jatuh berkecai mempas bumi. Maka ini bagi saya satu pemandangan ataupun satu kajian yang begitu mengkagumkan, menakjubkan. Di sini saya ingin mengingatkan sekali lagi bahawa kita melakukan kajian ini atau pemerhatian ini dengan barang-barang yang agak terhad, sepertinya pensel, pembaris, untuk mengukur pergerakan siput ini memanjat dinding. Jadi tidaklah begitu lengkap peralatan kita, tapi cukup untuk melaksanakan satu kajian ataupun penelitian terhadap pergerakan siput memanjat dinding dalam tempoh lebih kurang 1 jam.
saya rasa cukuplah setakat ini. Dan saya rasa setelah 62 minit, saya mengucapkan lebih terima kasih kepada anda penonton yang sudi menonton sehingga habis. Semoga anda mendapat manfaat. Dan akhir kata, jadilah kita manusia yang menyayangi dan menghormati makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Sekian saja dari saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.